Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dengar? Tak terang? Kurang. InsyaAllah kita akan membincangkan satu tajuk yang juga berkenaan dengan hadis, tetapi pada kali ini berkenaan dengan kecuaian dalam menilai hadis dan kesan buruknya kepada umat. Kita akan bincang tentang itulah. Kecuaian dalam menilai hadis dan kesan buruknya kepada umat. Tajuk umum lah, tidak ada kitab ataupun buku yang khusus akan dibincangkan. Tetapi saya rasa sebahagian daripada yang akan saya sebutkan ini telah pun saya tulis di dalam buku-buku saya sebelum ini. Misalnya pengaruh Syiah dalam tasawuf dan tariqah, dan buku ini Sayyidina Muawiyah Khalifah Rashid yang teraniaya, dan lain-lain buku. Sebahagiannya ada telah saya tulis dan sebahagiannya tidak ada. Jadi maksud saya dengan kecuaian dalam menilai hadis itu, sama ada hadis itu mungkin sahih sebenarnya, tapi disalah fahami. Ini pun satu bentuk kecuaian juga. Yang kedua, hadis tidak ada, Al-Quran pun, ayat-ayat Al-Quran pun tidak ada, pendapat ulama pun tidak ada, tetapi meluas diguna dan diamalkan dalam masyarakat kita. Bukan di sini sahaja, tetapi setengah-setengah tu hampir di seluruh dunia Islam. Tidak ada hadis, sebenarnya tidak ada hadis. Tapi kalau dilihat kepada amalan itu, macam ada hujah yang kuat, termasuk juga dalam kecuaian ini bagi saya ialah tidak meletakkan hadis itu pada kedudukan yang sepatutnya. Hadis dhaif dipakai macam hadis sahih. Hadis sahih diabaikan. Kemudian berapa banyak hadis-hadis yang mungkar, yang bercanggah dengan hadis-hadis sahih, tapi dipakai, diterima, dijadikan amalan sepanjang hayat. Ini semua termasuk dalam apa yang insya-Allah saya akan bincangkan nanti. Mengikut pengamatan saya, sejauh saya terlibat dalam kajian hadis, sejarah dan lain-lain lagi, saya dapati banyak benda-benda macam ni tersebar kerana tidak adanya sistem pengajian hadis dan pengkajian hadis yang khusus, yang betul-betul mantap. Tidak ada bentuk yang seperti itu. Apa yang diketahui sebagai hadis ialah yang terdapat di dalam kitab-kitab semata-mata, tanpa mengambil kira
dari segi kedudukannya, antara kitab-kitab yang dapat saya sebutkan berdasarkan pengalaman saya sendiri yang belajar dahulu ketika di pondok dahulu, misalnya Kashful Ghaibiyah, itu antara kitab hadis. Al-Jawharul Mawhub, kalau kitab Jawi, kitab Jawi itu yang dipakai. Dan yang tersebar dengan meluas juga kitab Durratun Nasihin. Itu juga dia ada banyak berkait dengan hadis juga. Kitab-kitab ini tersebar dengan meluas dan hampir di setiap pondok diajarkan. Kemudian pelajar-pelajar yang menerima, yang belajar kitab-kitab ini, kemudiannya menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi ustaz. Dia bawa pula kitab-kitab itu ke dalam masyarakat tanpa menyelidikinya dengan lebih mendalam, tanpa memastikan kesahihannya dan ketepatannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Antara yang saya dapati, umpamanya kitab Barzanji, akhir-akhir ini nampaknya nak dihidupkan pula. Di suatu ketika dahulu orang sudah nak tinggal dah sebenarnya. Orang sudah nak tinggal sebab dia tahu benda ni banyak yang tak betul lah, yang mengarut. Yang mengarut dari segi baik secara umumnya, iaitu lain cerita, tapi kandungannya itu. Tapi malangnya sekarang ni tak dihidupkan pula. Saya perhati ini satu perkembangan yang tidak sihat sebenarnya. Sebabnya dalam buku Barzanji itu, di awal lagi sudah disebutkan tentang Nur Muhammad. Saya telah bincangkan tentang Nur Muhammad ini di dalam buku kecil saya, iaitu Pengaruh Syiah dalam Tasawuf dan Tarikat. Bahagian yang kedua itu tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ini boleh dikatakan hampir diterima oleh semua ahli tasawuf, kecuali kalau pengajian hadis dia tu memang kukuh betul. Kalau tidak, walaupun dia belajar hadis pun, kalau dia kena tasawuf, memang dia akan terima juga Nur Muhammad. Itu bezanya orang-orang yang berpegang dengan sunnah betul-betul, dengan sunnah dia bercampur dengan tasawuf. Kadang-kadang pengaruh tasawuf tu kuat terhadapnya, sehingga dia boleh terima benda-benda macam ni. Padahalnya kalau dinilai dari sudut hadis, langsung tak boleh terima. Awal-awal lagi di permulaan pembukanya itu dibuka dengan kisah ataupun cerita Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini dikatakan dalam kitab-kitab ulama-ulama yang menerimanya, mereka mengatakan ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak. Saya sendiri cek beberapa terbitan Musannaf Abdul Razak yang ada sekarang ni, tak ada dalam tu. Cerita tu tak ada. Kalau ada pun, ia tidak mungkin sahih. Kalau ada lah, kita andaikan mereka ada nuskah yang tersendiri di suatu ketika dahulu, dan nuskah itu tidak dicetak kemudiannya. Kita andaikan saja ada di dalam Musannaf Abdul Razak, maka ia tidak boleh jadi sahih. Tak mungkin sahih. Sebab apa? Berapa banyak percanggahannya dengan hadis-hadis sahih yang lain. Kalau kita andaikan sanadnya sahih sekalipun, dia akan jadi syadz. Itu mengikut kaedah hadisnya. Kalau ia tidak sahih sanadnya, maka ia akan menjadi mungkar. Kedua-dua bentuk ini adalah dhaif. Ia tidak dapat menandingi hadis sahih yang menyebutkan kejadian yang mula-mula sekali ialah qalam, pen ataupun arash. Itu ada dua riwayat. Itu kedua-duanya sahih. Jadi ulama mengatakan terdahulu, salah satunya adalah terdahulu hakiki, dan yang keduanya ialah terdahulu idhafi. Tapi kedua-duanya boleh kita terima. Berbeza dengan Nur Muhammad ini, sebab dalam kepercayaan orang-orang yang menerima konsep Nur Muhammad ini, dia menganggap kejadian yang pertama, Allah ada
selepas itu, pada masa itu tidak ada apa-apa yang lain. Lalu Allah jadikan Nur Muhammad. Itu kejadian yang pertama. Daripada Nur Muhammad itulah jadi macam-macam. Jadi ini, jadi langit, jadi bumi. Kalau nak detail, saya sudah tulis dah dalam pengaruh Syiah dalam tasawuf dan tarikat. Sila tengok di sini. Secara terperinci ada beberapa versinya macam ni pendapat. Semuanya itu kalau kita perhatikan karut semata-mata. Tetapi oleh kerana benda ni bersesuaian dengan ajaran sufi, maka diterima, tersebarlah dalam masyarakat tanpa mengambil kira lagi ia sahihkah atau tidak, ia bercanggah dengan nas-nas lain atau tidak, tanpa mengambil kira semua. Bahkan secara tidak sedar, pada hakikat mereka mengenepikan hadis-hadis sahih dan mengutamakan hadis-hadis yang maudhu'. Boleh kita kata ini adalah maudhu', hadis maudhu'. Tetapi umum dipakai dalam masyarakat. Umum dipakai dalam masyarakat. Akibatnya, kesan buruknya, kalau kita lihat kejadian Nur Muhammad, Muhammad itu nur, bukan kejadian biasa. Bukan kejadian biasa seperti manusia-manusia lain. Seseorang kejadian tanah tu sudah hilang daripada tanah. Nabi Adam daripada tanah. Yang lain-lain pun dikaitkan dengan tanah lah kejadian asalnya. Berbeza dengan Muhammad ini kerana dia nur. Maka adalah pula hadis-hadis direka, berpunca daripada sini, direka. Kononnya Nabi SAW ini tidak ada bayang. Bila dia berjalan di bawah cahaya matahari, dia tak ada bayang. Macam mana nak ada bayang? Dia nur. Kita yang daripada tanah ni, daripada air mani, kemudiannya itu saja yang ada bayang. Tengok, ini termasuk dalam akibat kesan buruk kepada masyarakat. Maka timbullah kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Berapa banyak dipakai oleh umat Islam. Bukan di sini saja. Bukan di sini saja. Kalau di Pakistan, di Turki, itu golongan Berelwi memang percaya begitu. Memang percaya begitu. Di tempat kita ni pun berapa ramai orang yang faham begitu. Kononnya Nabi SAW itu tidak ada bayang. Kemudian bila tidak ada bayang, dia itu dijadikan sebagai bukti bahawa Nabi SAW itu dari nur. Dan timbul juga konsep daripada Nur Muhammad ini yang salah, iaitu wahdatul wujud. Dia ada kaitannya dengan Nur Muhammad ini juga. Kononnya Nur Muhammad ini adalah sebahagian daripada Allah. Sebahagian daripada Allah. Pengasas aliran Berelwi, dia kata Ahmad Riza Khan Berelwi, itu pengasasnya. Dia kata apa? Wahi jo mustawi tha arsh par, wahi jo mustawi tha arsh par, utar pada Madinah mein Mustafa hokar. Itu dia dalam bentuk syair. Dialah Tuhan yang beristiwa di atas arasy, turun ke Madinah menjadi Mustafa, menjadi Muhammad. Turun ke Madinah menjadi Mustafa, yakni Muhammad. Dia tu Tuhan lah. Jadi sebahagian daripada Allah. Itu bila pecah, bila terpisah, jadilah makhluk. Makhluk yang mula-mula sekali ialah Nur Muhammad. Berapa ramai pengikut-pengikut dia? Ramai. Umat Islam mengaku Islam, bersembahyang seperti kita, tapi akidahnya telah rosak kerana Nur Muhammad ini. Kerana mereka tidak peka tentang hadis Nur Muhammad. Itu saja punca. Dan kerana terpengaruh dengan tasawuf, tanpa menilai, tanpa menimbang lagi sama ada ia sesuai dengan hadis-hadis yang sahih atau tidak.
Itulah akibat. Kemudian bercampur baulah pula dengan dongeng-dongeng Hindu, dongeng-dongeng Farsi, macam-macam lah. Nur Muhammad tu jadi burung merak tu malu, kemudian menitislah peluh-peluhnya, daripada peluhnya terjadi ini macam-macam lah. Untuk tengok itu, tengoklah dalam buku yang telah saya tulis itu. Jadi ini kesan buruk daripada diterima kononnya hadis Nur Muhammad, yang sebenarnya tak ada pun sampai hari ini tak boleh bukti. Dan kalau ada pun, kita ada alat untuk menilai, untuk mengesan sama ada ia betul atau tidak. Mengikut penilaiannya, semua ulama terima. Kalau bercanggah dengan hadis sahih yang ada di dalam kitab-kitab yang muktabar ini, apalah nilainya yang ada di dalam kitab musannaf itu? Dan kita dapat tengok sendiri kesan buruknya sekarang ni. Kesan buruk dia tu. Jadi dengan sebab itu, perlu sekali kita umat Islam ini tidak cuai dalam perkara-perkara yang seumpama ini, dalam menilai hadis, kerana akibatnya sangat buruk, sangat buruk. Dan ada kalanya melibatkan akidah umat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai contoh saja ni, kecuaian dalam menilai hadis dan kesan buruknya kepada umat. Saya telah tulis di dalam buku ini, Sayyidina Muawiyah Khalifah Rashid yang teraniaya. Dan kita semua maklum, sebenarnya yang dikatakan Khulafaur Rasyidin itu, yang kita maklumnya ialah 4 sahaja. 4 sahaja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, habis. Jadi sistem khilafah yang direstui Nabi SAW itu kiranya hanya terhenti setakat itu saja. Selepas itu tak pernah wujud. Sistem itu adalah satu sistem yang ideal, tidak boleh dipraktikkan oleh sesiapa. Sahabat-sahabat Nabi SAW sendiri pun tidak berjaya untuk mempraktikkan, untuk melahirkannya ke alam nyata, tak berjaya. Kita kata 4 orang itu saja umumnya terima. Itulah yang kita faham. Tetapi adakah kita tahu puncanya? Kenapa kita faham begitu? Kenapa Khulafaur Rasyidun itu hanya 4? Kenapa kita terima begitu? Kita tak sedar sebenarnya apa landasan kita, apa rujukan dan alasan kita. Jawabnya hanya ada 2 hadis. Itu saja. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada. Yang ada hanya 2 hadis. Tetapi oleh kerana salah menilai, kecuaian dalam menilai hadis itu, akhirnya diterima umat di mana-mana pun dipercayai Khulafaur Rasyidun hanya 4 sahaja. Dan pemimpin-pemimpin Islam selainnya adalah raja mulkan adudah, pemerintahan beraja yang menggigit, yang zalim. Siapa? Daripada mana kita dapat benda? Ini benda kecuaian umat dalam menilai hadis dan kesan buruk. Kita sendiri telah kehilangan sistem pemerintahan Islam. Kita sendiri yang menafikannya. Kita sendiri yang mengatakan seolah-olahnya secara tidak langsung bahawa sistem ini gagal kerana 2 hadis sahaja. Saya nak kemukakan di sini. Saya telah sebut dah pada muka surat 27. Saya kemukakan 2 hadis tadi. Begini bunyinya, dan saya akan baca terjemahannya. Al-khilafatu fi ummati 30 sanatan thumma mulkun ba'da dhalik thumma qala li Safina amsik khilafata Abi Bakr thumma qala wa khilafata Umar wa khilafata Uthman thumma qala li amsik khilafata Ali
Qala fawajadnaha 30 sanatan. Qala Sa'id faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umun anna al-khilafata fihim. Qala kadzabu banu Zarqa bal hum muluk min syarril muluk. Maksudnya khalifah sesudahku, khilafah sesudahku, yakni sistem pemerintahan mengikut sistem khilafah, sistem pemerintahan yang direstui Nabi SAW. Sesudahku akan berterusan selama 30 tahun. Kemudian akan lahir mulk, yakni kerajaan. Sesudah itu perawi berkata, kemudian Safinah berkata kepadaku, kirakan khilafah Abu Bakar, khilafah Umar dan khilafah Uthman. Kemudian beliau berkata, kirakan juga khilafah Ali. Kami pun mengira, maka kami dapati 30 tahun. Sa'id berkata, aku pun berkata kepadanya, yakni Safinah, ini sahabat Nabi, sesungguhnya Bani Umayyah mendakwa khilafah berada pada mereka. Sayyidina Safinah menjawab, mereka dusta. Bahkan mereka adalah antara raja-raja yang jahat. Antara raja-raja yang jahat. Ini tersebut di dalam Sunan Tirmizi jilid 2 muka surat 45. Lebih kurang macam ni juga ayatnya, lafaznya diriwayatkan juga oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Hadis ini telah dikemukakan oleh ulama-ulama hadis dengan sedikit sebanyak perbezaannya. Umpamanya dalam Abu Dawud, ayat terakhir dalam hadis ini langsung tidak ada. Kadzabu bani Zarqa itu tidak ada, tetapi yang lain-lain ada. Itu hadis yang pertama. Yang ini kira-kiranya Rasulullah SAW telah menyebutkan sistem khilafah itu hanya akan berterusan selama 30 tahun. Selepas itu habislah sistem khilafah. Inilah yang menjadi pegangan. Sebab itulah orang kata Khulafaur Rasyidin itu hanya 4 saja. Sebab setakat 4 orang ni saja 30 tahun. Selepas itu sudah lebih daripada 30 tahun. Yang selebihnya itu bukan sistem khilafah. Siapa yang kata? Kononnya Nabi SAW sendiri. Kalau begitu macam mana kita nak bantah? Bukankah kita berpegang dengan hadis, merujuk pada hadis? Ini hadis. Hadis yang kedua, innahu bada'a hadzal amr nubuwatan wa rahmah, thumma ka'inun khilafah wa rahmah, thumma ka'inun mulkan 'adudha, thumma ka'inun 'utuwan wa jabriyah wa fasadan fil ummah, yastahilluna al-harir wal khumur wal furuj wal fasada fil ummah, yunsaruna 'ala dhalik wa yurzaquna abadan hatta yalqawullah. Maksudnya sesungguhnya urusan pemerintahan ini bermula dengan kenabian dan rahmat. Kemudian ia disusuli oleh khilafah dan rahmat. Kemudian oleh kerajaan yang menggigit. Selepas khilafah dan rahmat itu disusuli oleh kerajaan yang menggigit. Kemudian muncul pula pemberontakan, kekerasan dan kerosakan dalam umat. Mereka menganggap halal sutra, Arab, faraj, yakni perzinaan, dan kerosakan dalam umat. Walaupun begitu, mereka akan dimenangkan dan akan terus mendapat rezeki sampai mereka menemui Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la jilid 2 muka surat 177 hingga 178. Inilah dua hadis yang menjadi asas sebenarnya kepada orang-orang yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu hanya berterusan selama 30 tahun. Selepas itu tidak ada lagi. Yang adanya seperti yang disebut tadi. Tetapi kalau kita periksa hadis ini, kalau terbukti hadis ini tidak sahih, bagaimana jadi? Bagaimana jadi? Ini perkara besar. Urusan pemerintahan, bahkan dalam kitab-kitab akidah pun di hujungnya dia sebut juga
tentang pemerintahan. Ini perkara besar, perkara akidah. Sampai kita menafikan satu sistem Islam. Kita sendiri bukan Islam, bukan orang kafir, orang Islam sendiri yang menafikan sistem dia. Tak ada lagi yang istimewa. Cuba kita perhatikan, yang empat tu pun Abu Bakar saja yang tidak mati terbunuh. Itu pun dia dalam masa yang ringkas sangat pemerintahan dia. Sayyidina Umar mati kena bunuh, Sayyidina Uthman mati kena bunuh juga, Sayyidina Ali mati kena bunuh juga. Di mana kelebihan? Ini mencabar. Di mana kelebihan sistem pemerintahan? Kalau pemimpin itu disenangi, disayangi oleh masyarakat, kenapa dibunuh? Tak kira lah kita kata masyarakat orang bukan Islam yang bunuh dia. Tak kira lah. Jadi sistem Islam ni tidak membahagiakan orang bukan Islam. Mereka jadi tak senang. Yang senang hati hanya orang Islam. Jadi ini kalau nak kita kemukakan sebagai contoh. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan sistem khilafah ni dalam masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Tengok, contoh dulu tidak berjaya. Orang bukan Islam telah bunuh Sayyidina Umar. Dan pemberontak-pemberontak sebahagian besarnya, umumnya adalah orang-orang Islam, telah membunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Ali telah dibunuh oleh orang Islam juga. Tak kira lah nama dia Khawarij ke apa, tapi orang Islam. Di mana kejayaan sistem khilafah? Kalau orang tanya begitu, kita nak kata macam mana? Seterusnya di zaman Sayyidina Ali yang berlaku hanyalah peperangan saudara. Itu dalam sejarah. Bukanlah buku sejarah mana-mana pun. Semua sebut itu. Perang Siffin, perang Jamal, perang di Naharwan dengan Khawarij. Itu semuanya Islam. Pada dasarnya adalah orang-orang Islam. Akhirnya Sayyidina Ali sendiri terbunuh. Dan pada ketika itu umat Islam jihadnya terhenti, terbantu kerana kesibukan perang saudara yang berlaku dalam wilayah-wilayah Islam. Sebelum itu peperangan lancar berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Di zaman Sayyidina Ali semua terhenti. Di mana kejayaan? Kalau orang tanya begitu, kita macam mana? Ini persoalannya. Jadi yang Nabi SAW tonjolkan sangat tu kelebihan dari sudut mana? Dari sudut mana? Tapi berbeza kalau kita kata Khilafah Rashidah itu masih berterusan selepas itu beberapa lama lagi, dan boleh kita jadikan contoh juga, sebab ia direstui oleh Rasulullah SAW. Masih lagi khilafah, bukan sistem beraja yang terkutuk seperti mana yang ada dalam fikiran manusia tentang raja-raja di dunia, di kalangan bangsa ajam pada ketika itu. Tapi kalau kita terima yang empat ni, habis setakat itu saja, berapa tahun sangat. Jadi kalaulah sistem khilafah ni memang dikehendaki, dan contohnya itu yang ada, itu pun yang menjadi pemimpin nombor satunya sahabat yang terpilih ahli syurga, itu pun setakat itu saja kejayaan. Kamu nak buat apa? Dan kemudian di mana kelebihan? Di situlah kita kalah apabila dikemukakan sistem lain, demokrasi ataupun lain-lain. Kita tak boleh tunjuk satu contoh, satu bukti. Kita nampak itulah yang baik. Yang baik itu pun kalau dalam buku sejarah kalau kita tengok, Sayyidina Ali ini kedekut, dikatakan kedekut. Sayyidina Ali dalam membuat perbandingan dengan Muawiyah kalau orang cerca dia, orang kata dia, orang maki dia, dia balas dengan ketulan emas. Tutup mulut lah, kunci mulut. Tapi Sayyidina Ali tidak begitu, sebab dia adil, dia tidak guna duit rakyat, dia tidak guna untuk kepentingan dia. Jadi dia kedekut. Sebab itu orang makin lama makin lari daripada dia, pergi memihak kepada Muawiyah. Itu yang tersebut dalam sejarah. Soal betul tak betul itu cerita lain, tapi itulah yang tersebut dalam sejarah. Jadi Sayyidina Ali pun tak berjaya.
Umat Islam pada ketika itu boleh dibeli dengan RM2, dengan emas perak boleh dibeli. Siapa? Umat Islam pada ketika itu siapa? Sahabat-sahabat, orang-orang yang terpilih. Ramai daripada mereka telah disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Mereka semua gagal. Itu zaman tu. Sayyidina Uthman makan duit zakat. Dia bagi humus di Afrika untuk menantu dia, Marwan. Sewena-wena dia bagi. Kita kata kalau nak sistem sekarang ni mungkin lebih baik lagi. Dia ada BPR, dia ada itu, dia ada ini. Pada masa tu tak ada. Sewena-wena bagi kepada keluarga. Dan dikatakan ini sistem dia ni nepotism. Di mana baiknya? Di mana lebihnya kalau begitu? Kalau nak ada pun sama Sayyidina Umar. Itu contohnya. Sedikit. Tapi kita kata itu luar biasa. Adalah seorang macam tu, yang lain tak berjaya juga. Walaupun kita kata berjaya, tapi dia mati dibunuh juga. Tidak aman. Tidak aman. Kalau orang kata begitu, bagaimana? Inilah benda kekeliruan akibat daripada sebenarnya berpunca daripada salah menilai, kecuaian dalam menilai hadis. Itu saja puncanya. Tapi masyarakat umum dia tak tahu di mana puncanya, apa sebab ni semua berlaku ni. Dia tak tahu. Sekarang ni bila kita bangunan yang nampak hebat tu, kalau kita goyang, kita robohkan, habis kita. Tak ada semua. Dan cita-cita tadi karut semua. Mudah saja. Takkanlah Nabi SAW sebut ahli syurga ni, sahabat 10 ahli syurga yang istimewa ni makan duit zakat. Kita pun tak makan. Kita pun takut benda-benda macam tu. Dia tak takut. Macam tu ke ahli syurga? Mudah saja boleh tolak. Macam tu ke orang yang dikahwinkan oleh Rasulullah dengan 2 orang anak perempuannya. Dia kata setelah mati yang kedua, kalau ada lagi anak saya nak bagi lagi dekat dia. Macam tu saja. Ini ke contoh ahli syurga? Mudah saja kan? Tolak. Sebab ahli syurga bukan begitu sifat. Kita tengok orang Islam yang biasa pun yang menjaga agamanya tidak begitu. Apatah lagi orang-orang contoh. Contoh tu. Kemudian kita tengok apa yang saya sebut di sini. Dari segi isnadnya, sanad hadis ini. Sebab kita kena tengok. Ini sebar meluas tanpa memeriksa terlebih dahulu. Kalau kita tengok dari segi sanadnya, tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Bila tidak sahih, kita tak boleh buat dalil. Ini sampai turun-temurun 1000 tahun lebih duduk percaya macam tu, ni macam mana? Itu sudah jadi macam kepercayaan, akidah, dipercayai oleh umat di mana-mana pun. Setakat itulah yang dia tahu. Puncanya ialah hadis yang tidak sahih. Kenapa kita kata tidak sahih? Setengah orang dia keliru. Itu ada dalam Tirmizi, kan Sunan Tirmizi itu termasuk dalam salah satu Sihah Sittah, kitab sahih yang 6. Dia terkeliru. Seolah-olahnya setiap hadis yang ada dalam Tirmizi itu sahih. Sahih walaupun mengikut piawaiannya, tapi sahih. Seolah-olahnya begitu. Dia tak sampailah ke peringkat Sahih Bukhari, tapi sahih juga. Begitu difahami oleh kebanyakan orang. Yang sebenarnya itu satu kesilapan besar. Sebab kalau kita belajar Tirmizi, baca Tirmizi, berapa banyak hadis-hadis yang dia sendiri kata hadis ini tidak sahih. Macam mana kita nak kata semua hadis dia sahih? Dia sendiri kata tidak sahih. Sebabnya ini dia sendiri. Kalau macam tu lebih, orang kata lebih sundu dari garpu. Lebih sundu dari garpu. Gitulah jadinya. Kita yang lebih-lebih, Tuhan sendiri tidaklah sampai begitu. Abu Daud pun begitu juga. Seolah-olahnya tidak ada hadis dhaif di dalamnya. Itu dalam kefahaman umum. Padahal itu silap.
Kerana kesilapan itulah kita terpaksa menanggung segala kerugian, segala kesilapan, salah faham yang ada di kalangan umat sekarang kerana kesilapan itu. Padahal semua ini sudah dibincang oleh ulama, tapi tidak diketengahkan. Tidak diketengahkan. Sebabnya kerana orang yang menukilkannya daripada Safinah, iaitu sahabat Nabi tadi, ialah Sa'id bin Jumhan. Sa'id bin Jumhan itu orang yang menerima hadis ini daripada Safinah. Walaupun sesetengah ulama hadis mengatakan tidak ada apa-apa keburukan padanya, tetapi Imam Abu Hatim Ar-Razi menegaskan bahawa beliau adalah seorang syekh, tetapi hadis-hadisnya sama sekali tidak boleh dijadikan hujah. Tak boleh jadi hujah. Syekh ni kalau kita pandang lebih lah. Kalau dalam ilmu hadis ni belum tentu lagi. Syekh ni orang tua kan nyanyung sikit. Ingatan dia bukan boleh pegang sangat. Begitu, mana dia syekh tu boleh jadi dengan makna baik, boleh jadi dengan makna tak baik. Dari segi dia tak boleh dijadikan hujah, itu menunjukkan tidak baik. Kalau baik, kenapa tak boleh jadi hujah? Syekh. Apalagi dijadikan asas dalam akidah, tentu sekali tak boleh. Yang kedua, orang yang menerima hadis ini daripada Sa'id. Ke bawah lagi. Kita pergi ke bawah lagi. Sa'id bin Jumhan pula bernama Hashraj bin Nubatah. Hashraj bin Nubatah Al-Wasiti. Imam Nasa'i mengatakan dia seorang yang tidak kuat. Tidak kuat itu dhaif lah maknanya. Tidak kuat itu maknanya dhaif lah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pula menukilkan hadis ini daripada Suwaid At-Tahan. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib menulis bahawa dia lemah dalam hadis. Tengoklah di tempat lain pun, kalau ada saluran lain pun lemah. Ini semua telah dikenal pasti oleh ulama-ulama hadis. Ini kecuaian lah. Sebab pengajian hadis itu tidak meluas, dan penilaian sesuatu cerita berdasarkan kaedah hadis itu tidak digunakan. Akibatnya kita semua jadi maksa. Kemudian kalau kita terima hadis ini, itu dari sudut sanadnya, tidak sahih. Sudah cukup dah kalau nak kira pun. Sudah cukup dah tak sahih, habis cerita. Tak boleh pakai lah. Nasi pasi nak makan. Nasi pasi nak makan. Tak akan makan. Kalau racun, nasi pasi itu boleh tahan lagi. Mungkin bulan banyak kali sekilah ketandas tu. Tapi kalau racun, boleh mati atau menderita sepanjang hayat. Kemudian kita tengok dari sudut dirayah. Kalau kita tengok hadis ini 30 tahun, sedangkan Nabi SAW banyak dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahawa urusan pemerintahan umat ini akan berterusan dalam keadaan azizan, kukuh, kuat, ila 12 khalifah, hingga 12 khalifah. Kalau 12 tadi 4 baru 30. Yang Nabi SAW kata dalam hadis Bukhari, dalam Muslim, dalam mana-mana yang sahih, dia kata hingga 12 khalifah dalam keadaan kuat. Jadi kalau 12 khalifah tadi, kita kira kalau 30 baru 4. Yang Nabi SAW kata sampai 12 itu. Yang 4 ini bermaknanya 30 tahun ini sudah bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Sedangkan ia tidak sahih. Hadis yang macam ini dinamakan mungkar. Ia hadis dhaif. Dari sudut dirayah pun hadis dhaif, tak boleh pakai. Kalau kita kata, kita andaikan saja bahawa hadis tadi yang 30 tahun tadi khilafah itu sahih, maka dia jadi syadz. Ini mengikut kaedah hadis. Sebab apa? Sebab ia bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan 12 khalifah. Di situ golongan Syiah berebut dengan kita.
Dia kata itulah, kita kata 12 imam. Padahal dalam hadis tersebut 12 khalifah, bukan imam. Kita tanya dia, khalifah dengan imam ni sama? Tak sama. Dah tak sama sudah. Dia kata imam. Kemudian yang imam 12 itu, dia memerintah kau. Bila memerintah? 12 tu memerintah kau. Ini maksudnya urusan pemerintahan. Di situ ramai yang pening kepala. Sebab apa dia kata itu Yazid itu zalim macam tu, kita nak panggil Khalifah Rashid? Dia bunuh Sayyidina Husain, dia minum arak, dia suka berjoget, dia suka main dengan monyet, dan macam-macam lagi. Itu Yazid itu takkanlah Khalifah Rashid. Ini yang selalu disebutkan di situ. Kita selalunya patah, kita selalunya lemah. Tunduk saja, terima betul juga kata kamu. Tapi soalnya sekarang ni, betulkah Yazid yang bunuh Husain tu? Betulkah dulu? Di situ dulu yang kita sibuk dengan yakin di berapa ribu tahun, 1000 tahun lebih kemudian, Tio Beng Hok baru selesai. Tak boleh nak tentu lagi. Padahal zaman kita tak boleh nak tahu siapa sebenarnya pembunuh dia, atau dia bunuh diri kah? Tengok. Padahal sezaman, berapa banyak kemudahan ada dengan CCTV lah semua. Tak membantu semua, tak membantu. Ini pula yang tidak sezaman dengan kita. 1000 tahun lebih dah sudah berlaku. Dan banyak pula bukti-bukti yang menunjukkan. Saya sudah tulis juga tentang ini dalam tengok anak cucu Nabi SAW yang dilupa dan dipinggirkan. Dalam itu saya sudah tulis sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid, tetapi Syiah. Tapi dia nak tutup kejahatan dia, dia letak kesalahan itu atas orang lain, atas pemerintah lah senang. Kata kepada pemerintah lah, walaupun pemerintah tak kena menang. Yang senangnya katakan dia lah. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku. Biar tentu betul dulu dia tu memang budak bodoh, main dengan kera, dengan monyet, suka berjoget. Tidakkah kita tahu dalam sejarah juga yang menyebutkan bahawa Yazid itulah yang memimpin tentera pergi menguasai Konstantinopel. Turki sekarang jatuh di bawah pimpinan siapa? Yazid jadi panglimanya. Takkanlah seramai-ramai sahabat itu boleh turun budak yang bodoh dan dia boleh menang, berjaya. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya sudah menyebutkan orang-orang Islam yang menakluk, menguasai Turki itu diampuni Allah dalam Bukhari sendiri. Takkan yang lain-lain semua diampun, ketua dia, panglima dia tidak diampun. Kalau adalah dia salah pun, takkan begitu. Ini banyak sekali percakapan yang sebenarnya dia seorang yang baik, tetapi sejarah telah memburuk-burukkan. Nombor satu sekali, alasannya dia bunuh Sayyidina Husain. Dia tentu dulu dia bunuh. Ini kenapa dalam kitab-kitab Syiah sendiri pun sebut yang membunuh dia ialah Syiah Kufah. Banyak bukti-bukti, orang saksi-saksi hidup mata kepala keluarga Sayyidina Husain yang tidak dibunuh dalam peristiwa Karbala itu sendiri mengatakan yang membunuh abangnya, saudaranya ialah Syiah Kufah. Kenapa? Kita lebih tahu ke mereka yang berada di situ. Ini antara bukti yang tak boleh disangka. Sebab apa? Dalam kitab mereka sendiri, dalam kitab Ahli Sunnah pun ada. Saya berikan rujukan-rujukannya yang lengkap di dalam risalah itu, yaitu Syiah pembunuh Sayyidina Husain, penggeledahan terhadap pembunuh Sayyidina Husain. Jadi itu ceritanya. Habis rusak. Jadi khalifah itu berterusan azizan, kuat sampai 12 khalifah. Memang kuat sungguh.
Kalau nak kira secara keseluruhan, dalam keadaan ada serba sedikit kekurangan di sana sini, tentunya sebagai manusia dalam memerintah tentu ada. Kita tidak nafi semua itu. Tetapi secara keseluruhannya Islam semasa pemerintahan ini kuat. Memang itu tidak dinafikan oleh sejarah. Dan saya rasa sampai sekarang ni pun tak ada lagi. Ini yang buruk-burukkan. Kadzabu Banu Zarqa, Banu Umayyah ni berdusta. Bahkan mereka adalah seburuk-buruk raja. Kita tahu ke dalam sejarah? Saya rasa sekarang ni pun tak ada lagi orang buat macam tu. Pemerintahan mana-mana pun. Di mana orang yang sakit di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Ini salah seorang khalifah Bani Umayyah. Di zaman itu kalau orang sakit pergi di hospital, masuk ward, bila dia pulang, nak pulang, kerajaan bagi emas. Bagi emas, bagi duit lah, supaya dia balik boleh berehat lagi dan tidak perlu cepat bekerja. Itu yang dilakukan. Ada sekarang ni. Malaysia kaya kan, Arab Saudi kaya kan, banyak lagi yang kaya-kaya buat macam tu. Tak buat. Kenapa kita tak tunjuk yang ini, tak sebut yang ini? Ini pun ada juga dalam sejarah. Jadi kalau Nabi SAW kata, dia sebut dengan sebagai bangga akan berterusan sampai 12 khalifah, patut. Ini pun termasuk dalam Khulafaur Rasyidun, patutlah. Cumanya tentu sekali kita mengatakan tidak sama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu dengan yang kemudiannya. Dari segi darjatnya, dari segi kedudukannya di sisi Allah, kerana persahabatannya yang lama dan yang begitu erat dengan Nabi SAW, tentu sekali tidak sama. Tapi nak menafikan mereka itu sebagai Khulafaur Rasyidun, tak ada dalil, tak ada bukti yang kukuh. Kalau ini bukan dalilnya. Hadis ini tak sahih. Macam mana nak jadikan dalil? Kerana itulah berapa ramai ulama-ulama hadis yang besar-besar seperti Ibnul Arabi, Ibnu Khaldun dan Syah Waliullah mengatakan hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif, paling kurang dhaif. Tapi kalau mengambil kira kandungannya yang bercanggah dengan yang lain-lain itu, saya percaya hadis ini bukan sekadar dhaif, tetapi ia adalah maudhu'. Kemudian kalau kita kata sistem pemerintahan selepas daripada Sayyidina Ali itu zalim, sistem beraja, bagaimana dengan Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan pemerintah yang disuruh bilal tadi beberapa orang saja. Hasan tidak dibilal. Jadi Hasan itu sistem beraja kan? Terkutuklah, jahatlah dia. Atau kalau kita katakan, saya sebut di sini, sebahagian daripada zaman pemerintahannya termasuk sebelum 30 tahun, sebelum cukup. Sebahagiannya selepas cukup 30 tahun. Itu pemerintahan Hasan. Dan sebenarnya dia memerintah sekejap saja, tak boleh dibilang pun. Sebenarnya sekejap saja. Kemudian Hasan menyerah kuasa kepada Muawiyah, disokong oleh yang ramai sahabat, semuanya berbaiat kepada Muawiyah, menerimanya sebagai khalifah. Kalau hadis ini betul-betul ada dan semua maklum, semua tahu, kenapa mereka nak serah kuasa kepada orang yang jahat, orang yang bertanggungjawab akan menukarkan sistem pemerintahan Islam yang direstui Nabi SAW kepada sistem pemerintahan yang dikutuk oleh Nabi SAW dengan sedap. Hasan tak tahu. Safinah yang meriwayatkan hadis ini, yang banyak atau tidak dengan Muawiyah? Banyak. Tak ada yang tidak banyak. Bermakna sahabat-sahabat semua bersekongkol, terlibat dalam perbuatan menukar sistem pemerintahan ini, dalam menjahanamkan sistem ini. Mereka yang bertanggungjawab. Bolehkah kita tengok? Kalau Syiah boleh, teori dia boleh. Sebab dia kata sahabat-sahabat memang jahat, memang sudah murtad, patut dia boleh buat macam tu. Kita tidak begitu. Kecuali kalau ahli sunnah nak terima juga yang itu.
Nak terima dulu. Nak terima ke tidak? Kalau terima sahabat-sahabat itu semua jahat, sudah murtad, baru boleh terima. Kalau tidak, tak boleh. Sebab apa? Mereka semua berbaiat. Takkanlah dalam keadaan ada hadis ini memang disabdakan oleh Rasulullah, mereka akan meninggalkannya. Takkan begitu. Sahabat-sahabat ni sangat mementingkan akhirat, takut sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca sejarah mereka, tak ada apa kita ni, macam debu saja. Tak ada apa kita nak banding dengan mereka, dari apa sudut sekalipun. Dari sudut pengorbanan untuk agama, dari sudut cinta kepada akhirat, dari sudut persaudaraannya, dari sudut hendak menegakkan ajaran Islam sepenuhnya. Dari apa sudut sekalipun, kita tak boleh lawan dengan mereka. Mereka sudah menerima Muawiyah. Kalau kita terima Muawiyah, ini yang bertanggungjawab mengubah sistem khilafah. Jadi sudah tidak jadi Khulafaur Rasyidin. Dia jadi secara kebetulan gitu ke? Tidak. Dengan pilihan semua orang sahabat. Adakah patut? Ini semua menafikan, menolak hadis tadi. Kalau betul-betul ada, tentu mereka tak langgar. Sekurang-kurangnya 10 orang adalah juga. Tak mau. Kami tak mau Muawiyah. Sebab apa? Nabi sudah cerita setakat 30 tahun. Jadi dah 30 tahun lepas tu kita nak buat apa? Dan Nabi sudah kata begitu, jadi kita nak buat apa? Sepatutnya kalau sahabat Nabi SAW ni, bila ada sabda macam ni, dia akan mati-matian pertahankan sistem yang diperkenan oleh Nabi SAW. Tapi tidak begitu berlaku. Tidak begitu berlaku. Ini semua perlu difikir. Dan golongan Syiah asli pun, dia mati hujah di sini. Bila dia kata Muawiyah ni kafir, Muawiyah ni jahat, Sayyidina Hasan tu siapa? Sayyidina Hasan tu imam nombor 2 dia. Jadi imam ni boleh melakukan kesalahan ke? Tidakkah imam ini maksum? Dan kalau dia maksum, macam mana dia boleh bayar kepada Muawiyah? Menunjukkan, ini semua menunjukkan dia percaya kepada Muawiyah. Muawiyah itu sebenarnya orang yang baik, bukan orang yang jahat. Kalau tidak, macam mana? Kamu sendiri percaya kan dia tu maksum, dipelihara oleh Allah, dia tak akan melakukan kesilapan. Jadi kalau ada kesilapan juga, imam apa macam tu? Jadi teori dia pun tak boleh bertahan. Tak boleh bertahan. Kalau mengikut kita, Hasan berbaiat kepada Muawiyah kerana dia yakin Muawiyah memang layak, memang boleh memerintah dengan baik, memimpin masyarakat Islam pada ketika itu. Dan memang pun berlaku itu. Selepas itu kan tahun itu dipanggil Amul Jama'ah, tahun perpaduan, tahun muhibah. Lenyap semua perang saudara. Tak ada dah perang saudara. Semua bersatu di bawah pemerintahan Muawiyah. Selama mana? 20 tahun sebagai khalifah. 20 tahun sebelum itu sebagai gubernur. Macam kita sekarang ni menteri besar. Sebagai menteri besar 20 tahun. Sebagai khalifah 20 tahun, 40 tahun memerintah. Semua orang puji, semua bersatu. Jihad berjalan, negara maju, makmur, tak ada perpecahan, perbalahan sesama sendiri. Kalau ada pun dalam usaha menentang puak-puak Khawarij yang terpesong itu. Itu saja. Perang dengan orang kafir berjalan semula. Wilayah-wilayah Islam semakin meluas, semakin meluas. Sampai di zamannya jatuh Cyprus, pulau itu jatuh ke tangan Islam. Dan berapa banyak kemajuan yang dibuat. Kalau kita nafikan ini Khulafaur Rasyidun, maknanya sudah tidak ada contoh, sudah tidak ada panduan. Tapi kalau kita terima 20 tahun, bukan sekejap, lama. Berapa banyak kita dapat ambil panduan daripada 20 tahun pemerintahan Khalifah Muawiyah. Berapa dah banyak. Tapi kalau kita dah tak terima, habislah. Setakat tadi Setakat tadi Setakat 4 itu. 4 tu macam saya kata tadi lah. Sejauh mana kita nak pertahan, kita nak boleh tonjolkan pada dunia, ini satu sistem pemerintahan yang ideal. Contoh, ini pemerintahan Islam. Setakat mana? Tapi kalau kita terus lagi, jauh banyak tu contohnya. Antaranya Khalifah Walid bin Abdul Malik tadi. Itulah semua rakyat mana yang tak suka macam tu.
Rakyat mana tak suka kalau pemerintah dia bagi duit, bagi emas bila nak balik sakit? Semua suka. Berlaku bila? Di zaman kerajaan Bani Umayyah. Dan kalau nak kira 12 khalifah itu zaman Khalifah Bani Umayyah. Tetapi khilafah Bani Umayyah ni diserang, dikutuk, dicerca, dihina, diburuk-burukkan sehingga orang tak nampak kebaikan. Kita tak nampak maksud mereka di sebaliknya. Maksudnya ialah untuk menyatakan sistem pemerintahan Islam ini gagal. Itu sebenarnya. Dan kamu tak ada contoh. Contoh mana kamu dah dapat baca? Tapi kalau kita terima, kita masih banyak lagi contoh, panduan. Kemudian pengukur yang sebenarnya untuk menentukan sistem pemerintahan itu rasyidah atau tidak rasyidah, apa sebenarnya yang sepatutnya? Dalam hadis tadi, al-khilafatu, dia sebut itu saja, tak ada rasyidah. Al-khilafatu rasyidah, tak ada. Cuma dalam hadis yang kedua ada sistem pemerintahan itu bermula dengan kenabian dan rahmat, kemudian khilafah dan rahmat. Rasyidah itu tidak ada juga. Di mana sebenarnya punca pengambilan khilafah rasyidah? Kenapa pemimpin-pemimpin yang lain selain daripada 4 orang sahabat itu tidak rasyidah? Kenapa? Rasyidah itu apa maknanya? Pemerintah yang adil, yang baik, yang betul, yang tepat mengikut kehendak Nabi SAW. Itu maknanya. Pemerintahan yang baik seperti itu, kalau kita nak kata, nak guna perkataan rasyidah, lebih sesuai kita jadikan ayat apa ni? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Itu sepatutnya menjadi panduan kita, menjadi rujukan kita dalam menentukan khilafah rasyidah. Ayat itu menyebutkan, Allah SWT sebutkan para sahabat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah SWT menjadikan kamu, siapa kamu itu kalau zaman Nabi? Umat Islam di zaman Nabi. Umat Islam di zaman Nabi itu orang panggil apa? Sahabat lah. Allah SWT timbulkan rasa kasih di dalam hati kamu kepada iman. Mana sahabat ni salah satu sifatnya kasih kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, bukan setakat kasih itu saja, Allah SWT menghiasi sifat itu, bukan kasih begitu saja asas dia saja, tidak, tapi dalam bentuk yang secantik-cantik Tuhan hiaskan. Itu iman sahabat ini. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan, dan Allah menanam rasa benci di dalam hati kamu pada ketika itu kepada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Ini sifat sahabat. Kemudian dia kata, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang rasyid. Sebagai limpah kurnia dan nikmat daripada Allah, Allah melahirkan generasi yang seperti ini. Generasi itu rasyid. Tiba-tiba yang dilantik oleh generasi yang rasyid tidak rasyid. Macam mana? Masuk akal tak? Kenapa dia tak pilih orang lain? Dia pilih Muawiyah tu kenapa? Kemudian kalau nak pergi perang, nak jadi panglima, pilih Yazid tu kenapa jadi panglima? Ketika nak pergi perang, nak pergi takluk Turki tu, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husain, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat-sahabat yang besar-besar pergi bersama dia, semua terima dia layak. Tiba-tiba kita 1000 tahun kemudian kata dia tidak layak. Kalau sahabat-sahabat yang Rasyidun itu pilih, kata baik, siapa kita nak kata dia tidak baik? Tentu sekali orang yang dipilih oleh orang-orang Rasyid, dia tu Rasyid juga. Bila Rasyid, khilafah dia
jadi khilafah Rashidah. Habis kita. Itulah puncanya. Kalau nak cari punca, itu sepatutnya. Baik, Muawiyah dilantik oleh sahabat. Yazid, zaman dia tak ada sahabat. Ramai lagi sahabat. Ramai lagi sahabat. Isteri-isteri Rasulullah SAW ada lagi. Semua timur. Tak ada apa pun. Kalau ada pun disebut dalam sejarah 4 orang saja yang tidak timur. Itu tidak sahih. Yang itu tidak sahih. 4 orang saja tak timur. Jadi dia tak sah lah. Di zaman Sayyidina Ali, lebih ramai lagi yang tidak berbaiat kepada dia, nak banding kepada Yazid itu. Tapi orang timur juga khilafah Rashidah. Kenapa? Padahal ramai. Saya sebut di sini. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berbaiat kepada Sayyidina Ali. Adalah bukan dia menganggap Sayyidina Ali itu tidak layak, tidak. Tapi dia nampak ada permainan politik di situ. Usamah bin Zaid tak baiat. Abu Hurairah tak baiat. Dan berapa lama. Tapi orang boleh terima itu sebagai khilafah Rashidah. Kenapa yang Yazid yang ada 3-4 orang itu pun tidak sahih, kita tak boleh terima? Semata-mata kerana dia bunuh Sayyidina Husain. Soalnya betul ke dulu dia bunuh Sayyidina Husain itu? Inilah penyelewengan yang berlaku dalam sejarah. Kemudian satu lagi, ini panjang juga ya. Saya sebenarnya nak cerita banyak lagi ni, sudah terlekat di sini. Sebabnya nak bagi penjelasan betapa kekeliruan kita ni. Umumnya tanyalah ustaz-ustaz mana khulafa'ur rasyidun siapa? 4 tu dia sebut. Dia tak fikir akibatnya bila kita kata betul apa jadi. Dan apa alasan kita kata betul. Tak pergi sampai ke situ. Tak pergi. Dia hanya cerita apa yang ini ada dalam kitab. Yalah tuan kitab tu mana dalil dia? Kitab yang kita rujuk tu ada dalil ke? Tak ada. Yang ini juga kalau ada pun. Kalau yang ini tidak sahih, tak boleh kita pakai. Yang ini kita nak buat bangunan hebat ni, tiba-tiba asasnya tidak kukuh, mana boleh? Tak boleh. Bukan begitu cara kita. Kemudian hadis yang kedua tadi, itu pun tidak sahih. Tuan-tuan dan perempuan boleh baca. Ini saya sebut kenapa tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Dan apa yang tersebut dalam hadis ini sebenarnya tidak berlaku pun di zaman mereka. Misalnya menghalalkan sutera, menghalalkan arak. Di zaman Muawiyah dia pernah halalkan. Benda ni semua. Sahabat-sahabat ada ramai lagi halal. Kemudian mereka tak berontak pun, tak bantah pun. Nak bantah apa memang tak ada. Tapi kalau kita terima hadis ini, seolah-olahnya pada masa itu sudah ada. Itu sebab tak boleh. Satu lagi, sebabnya orang yang mengatakan sistem pemerintah di zaman Muawiyah bermula daripada Muawiyah itu sistem beraja. Sebab dalam hadis itu ada sebut mulkan, raja. Padahal saya buktikan di sini berapa banyak perkataan mulkan, malik, raja itu di dalam Quran digunakan dengan maksud yang baik-baik. Tidak ada tak baik. Tidak semesti raja itu terkutuk. Tidak semesti sistem beraja itu terkutuk. Kalau ia pun mana baik sistem beraja yang mengamalkan hukum Islam sepenuhnya daripada sistem tidak beraja. Demokrasi lah kita kata, tapi tidak pakai hukum Islam. Mana lebih baik? Kalau kita katakan sistem beraja, kalau katakan mereka itu sistem beraja, tapi sebenarnya tidak. Ini berapa banyak disebutkan Nabi-Nabi itu sebagai mulukan. Ini menunjukkan semata-mata perkataan raja itu tidak, ia bukan sesuatu yang negatif, tidak. Kita perhati betul-betul. Nabi-Nabi itu disebut sebagai raja. Dan apa ni, Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia minta dengan Allah apa? Mulkan. Jadi dia minta sistem beraja lah. Kalau macam tu, setiap kali bila sebut mulkan mesti sistem beraja. Sistem beraja macam apa ni, Kaisar dan Kisra.
Begitu kan? Kalau macam tu, kenapa Nabi Sulaiman minta? Sebab itu kita tak boleh buat keputusan dengan semata-mata ada perkataan itu, maka dia, pemerintah dia tak betul. Tak kena. Tak kena. Itulah antaranya ya. Kemudian banyak lagi yang lain-lain yang tersebar dalam masyarakat. Setakat itulah dulu yang itu ya. Banyak lagi yang lain. Antaranya hadis kelebihan salat tarawih. Semua kita ahli sunnah di bertarawih kan, kalau bulan Ramadan. Tapi berapa banyak tersebar yang malamnya di suatu ketika dahulu, wallahu alam, sekarang ni tak tahulah. Tapi yang saya dapat tahu sedikit sebanyak sudah berubah. Kalau dulu setengah-setengah majlis agama sebarkan betul, itu yang malamnya, bahawa malam pertama sesiapa yang bertarawih begini-gini pahalanya, kelebihannya. Malam yang kedua sampai 30 tu daripada awal sampai akhir ada sebut. Ada antaranya yang keberapa saya tak pasti, saya tak ingat, tapi pahalanya dapat seperti pahala Nabi-Nabi dan orang yang mati syahid. Sampai macam tu pun kita terima, saya bahas. Pasal apa? Pasal ada di dalam kitab Durratun Nasih. Sanadnya macam mana? Tak ada. Dipakai lah, jadi percayalah sampai macam tu. Jadi kita ni taraf Nabi ni, boleh duduk kedudukan Nabi, darjat Nabi dapat ni, dengan bersembahyang tarawih pada malam tu saja. Oh, senang senang. Yang Nabi-Nabi tu macam manalah perjuangannya. Kalau macam tu tak payahlah. Cukup dengan kita sembahyang tarawih pada malam-malam tertentu saja. Kalau sembahyang sepanjang bulan Ramadan itu dapat berapa banyak kelebihan. Padahalnya Nabi SAW sendiri tak sembahyang pun sepanjang bulan Ramadan tu. Dalam sejarah hidupnya sepenuh sepanjang bulan Ramadan dia tak ada sembahyang pun tarawih. Macam mana dia nak bagi, nak cerita pula malam ni ada kelebihannya gini. Dia sendiri tak buat. Dia hanya buat 3 malam sahaja. Yang buat 20, yang buat sampai 30 ni, sampai sebulan itu di zaman Sayyidina Umar. Macam mana nak ada pahala macam-macam ni? Dia sendiri tak buat. Tak ada semua. Semua ni tak ada. Tapi benda ni berleluasa dalam masyarakat. Berleluasa. Selalu kita dengar di suatu ketika dahulu, sebelum dia nak sembahyang tu, Bilal dia baca malam ni kelebihannya begini tarawih. Dia baca setengah-setengah masjid tu gitu. Jadi kita kebanyakan kita ni tertipu banyak. Puncanya kenapa? Kerana kecuaian dalam menilai hadis. Kita ingatkan itu hadis, rupanya itu hadis palsu. Rupanya itu bukan hadis pun. Kita terpedaya di situ. Kenapa? Kerana orang-orang yang sepatutnya dapat menceritakan dengan baik kepada kita, dia sendiri pun leka, dia sendiri pun terpedaya, dia sendiri pun tak tahu. Dia ingat kitab Durratun Nasih itu macam Sahih Bukhari, macam Sahih Bukhari. Itulah. Dan bermakna kita ni mengharapkan sesuatu yang tak di mana-mana, tak ada pun. Dibimbangi kalau kita buat macam ni, kita dimurkai oleh Allah. Bukan nak mendapat rahmat, bukan nak mendapat pahala. Yang kita tunggu itu bukan hadis Nabi SAW, tetapi pendapat entah siapa yang disebarkan dalam masyarakat dan kita tunggu dengan membabi buta. Benda-benda lain kita cermat sangat. Benda-benda lain cermat sangat. Kalau makan tu tepat tak tertutup dah, lauk-lauknya tidak ditudung, tetap makan. Kalau nak minum air pun yang berapa penapis dia yang terbaik, biar jernih. Kalau tidak tak mahu. Itu semua kita faham. Semua kita faham. Kita tak buat itu. Sebenarnya kalau kita tahu ini kotor sangat, tak lalu kita nak minum.
nak amalkan, kalau kita sedar bahawa benda ni adalah hadis maudhu, takkan kita buat. Tapi kita tak sedar, tak tahu. Sebab kita tak belajar benda ni. Dan orang yang belajar tu pun malangnya dia pun tak dapat cerita, dia pun dah bawa benda tu. Kemudian banyak lagi lah dalam masyarakat kita ni, misalnya bertahlil sekian-sekian laksa. Saya pun tak tahu laksa ni berapa banyak bilangannya, berapa laksa, maka dia dijamin syurga, masuk syurga, bebas daripada neraka. Maka yang kawan ni bertahlil, tak ada buat benda lain. Lepas tu dikatakan dia boleh juga buat untuk orang lain, boleh juga buat untuk orang lain. Jadi kawan dia tu tak buat, jadi dia bertahlil untuk dia, biar dia juga selamat daripada neraka dan jadi ahli syurga. Dia meratik pula, bertahlil pula untuk kawan dia. Jadi hidupnya habis dalam tahlil. Kalau ditanya di mana asasnya, tak ada. Kalau ada pun yang mau menyebabkan orang manusia ni, Islam ni akan meninggalkan kerja yang sepatutnya mereka buat, dan mereka menghabiskan masa dengan harapan akan berjaya, akan beruntung dengan mengamalkan sesuatu yang langsung tidak ada asas, sia-sia saja, buang masa saja. Sedangkan orang-orang dahulu tak buat begitu. Kalaulah kita boleh selesai masuk syurga, tak masuk neraka semata-mata dengan buat begitu, tentu Nabi SAW tak ada memerintah, tak pergi berjihad, tak berperang, tak ada itu ini, tak ada semua. Semuanya duduk dalam masjid, duduk bertahlil. Itu saja kita. Sebab matlamat kita kan akhirat. Kenapa Nabi tak buat begitu? Kenapa di dalam kitab-kitab yang hebat-hebat, yang sahih, dia akui oleh, tak ada semua tu. Yang adanya supaya kita bekerja keras, yang adanya kita menuntut ilmu, ketika kita meninggalkan sesuatu yang berterusan sampai pahalanya kepada kita, anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Ini semua kena buat. Nak buat sedekah macam mana kalau tak ada duit? Nak bagi ilmu macam mana kalau tak ada ilmu? Nak dapat anak soleh macam mana kalau tak kahwin? Dan kahwin dengan penuh bertanggungjawab lah maksudnya, barulah jadi anak soleh. Kalau tidak, anak toleh. Dia tidak jadi anak soleh, tetapi anak toleh. Toleh itu makna anak soleh, maknanya baik, toleh maknanya jahat. Malanglah kalau macam tu. Yang dapat pahala berterusan kalau baik. Ini semua kena buat, kena bekerja, bukan duduk senyap itu saja di atas tikas semayang, bukan. Kena buat. Nak kahwin, ya kalau lelaki kena cari duit dulu mas kahwin tu. Macam mana? 10,000, 20,000 sedikit, banyak tu kotak kepala juga. Berubah dulu dah. Kalau nak siap rumah lagi, dengan kenderaan lagi, dengan kerja sudah tetap ada, susah. Semuanya memerlukan kegigihan, usaha, susah payah. Dengan susah payah nak didik anak biar jadi baik bukan senang. Kalau mudah, macam duri di dalam hutan tu, dia jadi tajam dengan sendirinya, tak payah ajar. Tapi semua kita ni belajar, masuk sekolah itu, tuition lagi, itu ini lagi, semua duit. Susah kan? Orang dahulu pun susah, berat, bukan senang. Bila dipanggil kena pergi pula. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, semua macam tu. Ada yang putus tangan, ada yang putus telinga, ada yang putus hidung. Ini am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Itulah yang Tuhan kata, apakah kamu ingat kamu masuk surga senang begitu, sedangkan kamu belum lagi mengalami seperti yang dialami orang-orang dahulu. Mereka ditimpa kesusahan, penderitaan. Itu perjuangan, penuh dengan perjuangan. Kita ingat surga itu boleh dibeli dengan tahlil, beberapa laksa.
Kemudian yang berpuasa, puasa pula. Ini pun tidak ada puasa daripada bulan Rajab penuh sampai 3 bulan berturut-turut. Siapa yang ajar itu? Tapi umum buat. Kesan buruknya apa? Letih lah. Tak ada bermain, nak kerja pun tak boleh. Yalah, kalau dia sudah pencen boleh tahan, tapi sudah pencen tu sudah gastrik lah, macam-macam. Nah, kalau belum pencen nak buat macam tu letih. Jadi Islam nak begitu ke umat yang letih, yang lemah? Siapa ajar begitu? Sayyidina Umar, kalau orang berpuasa pada bulan Rajab, dia pukul tangan, makan. Kalau tak makan, dia pukul, makan. Ini amalan jahiliah. Di mana Sayyidina Umar yang kita agung-agungkan sangat? Ada semua ni. Kemudian kalau bulan Sya'ban pun, idan tasafa Sya'ban fala tasum. Bila sudah sampai separuh bulan Sya'ban, jangan kamu berpuasa. Ya, hadis sahih, tak pakai. Tak pakai. Kenapa Nabi kata begitu? Dia kata Nabi sendiri buat, Nabi sendiri ada puasa selepas itu, walaupun dia kata begitu. Nah, itulah sebab kita kena belajar. Barulah tahu dia buat sebab apa. Dan kita tanpa sebab, kita nak buat tu apa sebab? Kenapa? Dia buat itu, kalau kita belajar, sebab isteri-isteri dia biasanya bila dia, orang perempuan kan, dia tak puasa sepenuh bulan. Sebab dia akan adalah semasa datang bulan itu, hari kotor, dia adalah beberapa hari yang dia kena ganti, kena qadha. Biasanya dalam hadis disebutkan mereka tak qadha kecuali apabila bulan Sya'ban. Lambat dia qadha. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka ini tak tahu bila Rasulullah SAW nak pergi dekat dia. Dia nak melayan Rasulullah setakat mana yang dapat. Bila sampai dia nak qadha pada bulan Sya'ban itu, Nabi SAW nak menenangkan hati mereka supaya mereka tidak terkilat, tidak berasa Rasulullah SAW datang ke rumah saya tak boleh layan dia. Tak berasa begitu, dia puasa juga. Ini cara Rasulullah mengambil hati isteri dia. Itu sebenarnya maksud dia. Bukan saja-saja nak puasa, ataupun puasa mengikut ramai ulama mengatakan yang biasa seseorang itu puasa Isnin, Khamis misalnya, bolehlah. Kalau dia sudah biasa, kalau dia sudah jadikan sebagai amalan tetap dia walaupun sunat, bolehlah kalau macam tu. Kalau tidak, tak ada sebab. Tujuan Nabi SAW suruh berhenti ialah supaya kita berasa, bila kita berpuasa bulan Ramadan tu, kita berasa lapar, berasa letih. Ini kalau sudah 3 bulan, kita sudah terlatih, sudah biasa diri kita, jadi tak berasa apa pun pada bulan Ramadan. Sedangkan nak suruh kita rasa, kita rasa lapar itu, letih itu, baru kita teringat kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Kemudian ditambah lagi peringatan kepada kita, diwajibkan zakat fitrah, supaya kita fikir orang yang susah. Itu tujuannya. Kita rasa lapar itu pun sudah cukup dah untuk nak dapat fikiran itu. Betapa susahnya orang yang tak dapat makan. Nak suruh kita fikir tentang masyarakat itu, bukan untuk peribadi kita saja. Ini masyarakat kita dia mengambil jalan mudah. Puasa tak habis duit kan? Tak habis duit. Kalau dia puasa, aku puasa hari ini, duitnya buat apa belanja kalau aku makan? Itu aku nak sedekah. Lain kan macam tu. Ini tidak. Dia ambil jalan mudah, jalan tak habis duit, tak susah, jalan mudah. Tapi pahalanya besar. Kononnya lah, diajarkan mereka besar pahalanya jika berpuasa 3 bulan berturut-turut. Ini semua sia-sia saja. Bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak lagi yang lain. Antaranya banyak sangat kita ni upacara itu upacara ini, upacara ini banyak sangat dibuat. Antaranya ialah buat haul atau urs. Buat haul atau urs.
Jadi seorang wali, hari jadi dia, setiap hari jadi dia, kita akan buat majlis hari jadi dia. Jadi kalau guru tu ramai, banyak benar lah kita kena buat hari jadi kita lagi, hari jadi anak kita lagi, hari jadi Rasulullah lagi. Kemudian hari jadi, banyak sangat hari jadi. Jadi perayaan ni habiskan duit banyak sangat tempat-tempat. Antaranya ini, wah, kononnya dia faham daripada mana? Dia pun pakai hadis juga. Tapi yang kita kata kecuaian dalam menilai hadis itu punca. Dia kata, dia orang ini dalil dia kan dalam hadis ada sebut, iaitu orang aulia Allah, hamba-hamba Allah yang diredai Allah, yang Allah SWT suka tu, bila dia mati, bila dia dimasukkan ke dalam kubur, malam pertama itu malaikat pergi tanya dia. Bila sudah selesai tanya semua boleh jawab, apa kata malaikat tu kata kepadanya? Nam, katanya, kadaumatil arus. Nam, kadaumatil arus, tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Kalau malam pengantin tu orang buat apa? Malam orang lain lah, bukan suami isteri itu dah. Orang lain, dia hias bilik, dia pasang lampu-lampu yang berkelip-kelip, dia cantikkan, semua cantik kan. Kalau tak cat, yang cat rumah, cat lain pula. Dia buat macam-macam, lebihlah daripada hari lain. Itulah yang dibuat oleh golongan ini. Nasib baik tempat kita tak berapa popular. Cuba pergi ke Turki, cuba pergi ke Iran, cuba pergi ke Iraq, cuba pergi ke Pakistan, cuba pergi ke India. Tuan-tuan boleh tengok dengan mudah, kita nampak macam masjid. Kubah dia besar berkemai bangunan dia, dengan lampu berkelip-kelip. Adalah malam-malam tertentu tu begitu, dengan kubur, rupanya kubur bukan masjid. Bila kita pergi dekat kubur tu orang ni bawa bunga, dia pasang bunga itu di atas kubur. Orang ni bawa bunga yang lain pula, dia timbul bunga tu, bertindih-tindih bunga. Kemudian dia pasang lampu, pergi puja kubur. Asalnya itulah, dia kata dia pakai hadis itulah kan. Dah, kalau mereka ni, dia sentiasa macam pengantin. Jadi pengantin, kita sambut pengantin macam mana? Kan macam ni kita buat, kita gantung bunga-bunga sana sini, kita bagi cantik suasana tu. Jadi ini kita menyambut ni auliaillah, waliillah, sebab dia ni pengantin. Dia tu tidur dalam kubur lah, seperti pengantin tidur dalam bilik. Kita ni yang buat kenduri, yang buat apa, sembelih lembu, pergi apa ni, tempah makanan sana sini, buat jamuan. Benda macam ni berleluasa dalam masyarakat Islam. Nasib baik di tempat kita ni tak berapa ada. Tapi tak berapa ada pun banyak juga di kalangan buat tasawuf. Memang dia ada buat haul atau urs. Ini dipanggil haul, buat haul. Ada kalanya hari mati dia pun dibuat juga. Hari lahir lagi, hari mati lagi. Jadi kalau guru tu dalam silsilahnya 10 orang, jadi dalam setahun tu kena buat 10 kali. 10 kali. Setengah-setengah tu dia buat. Makin lama tahun tu, kalau 2 tahun, makin banyak kena buat. Makin lama makin banyak kena buat. Ini semua menyusahkan, tak ada kena-mengena. Padahal dalam hadis tu lain ceritanya. Bukan disuruh kita buat begitu. Itu kata malaikat kepada orang yang mati. Apa gunanya kepada dia bunga-bunga tu? Kalau yang hidup tu adalah gunanya. Pasal lampu kelip-kelip tu adalah guna. Dia dalam kubur tu apa guna? Dia kata dia hidup, lebih hidup lagi daripada kita. Sebab dia kata orang mati syahid kan mana-mana mati. Dia sedar tu semua tu, kita menghormati dia. Ini sudah jadi karut. Ada kepercayaan-kepercayaan yang karut macam ini. Dan ini dipakai cukup setia. Ini sanggup bagi duit 100, ini bagi duit 1000 untuk menjayakan majlis-majlis macam ini. Dan hari jadi Nabi pun ada juga. Kalau macam tu,
kita pun boleh buat hari jadi lah. Buat hari jadi. Kalau contoh itu Nabi pun buat hari jadi. Jadi ada sunnah. Macam itulah jadinya. Ini bahaya juga. Akhirnya jadi semua jadi buat seperti orang Kristian. Ini benda yang Nabi SAW tak pernah suruh, tak pernah perintah. Sahabat-sahabat dia tak pernah buat. Kononnya kita buat dengan cara macam tu, nak menimbulkan rasa kasih kepada Nabi SAW. Belajar hadis tidak, tapi nak buat macam tu saja. Nak amalkan, nak kasih kepada Nabi ni macam mana? Kena belajar. Jadi cara Nabi SAW bukan begini saja. Begini pun dia juga. Bukan bertahlil saja. Tahlil tu ada, memang ada. Dalam hadis memang ada. Bukan tak ada. Tetapi kita buat ini saja. Yang lain pun lupa apa yang Nabi SAW buat. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian kelebihan nisfu Sya'ban apa semua ni, oh, hidup sangat. Dia buat baca itu, baca ini. Semua tahu bahawa Rasulullah SAW tak ada buat begitu. Semua tahu. Orang yang buat pun dia tahu. Tapi apa salahnya kalau kita buat macam Yasin saja, kata dia. Ini alasan kebanyakan orang. Dia terkeliru sebenarnya. Apa salahnya kalau kita nak buat? Dia kata begitu. Padahalnya tak pernah ada. Dia takwil ayat Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Lailatin mubarakatin itu apa maknanya? Malam nisfu Sya'ban. Padahalnya jelas ayat itu, wal kitabil mubin, sebelum pada itu demi kitab, yakni Al-Quran yang nyata. Kami menurunkannya. Nya itu siapa? Kitab itulah. Pada malam yang diberkati. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr itu mana? Bulan mana? Bulan Sya'ban ke bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Kemudian malam itu pada bulan Ramadan. Tuhan turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Semua tengok ayat, selari, sepadan, sesuai semua. Tiba-tiba inna anzalnahu, dia pusing. Tu pergi ke lain. Padahal sudah sebut dah sebelum itu Kitabil Mubin. Dia pusing pergi turun. Ini kelahiran Imam Mahdi pula. Kita pun tak pernah dengar sebelum pada. Jadi kami turunkan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi dikatakan lahir pada malam 15 nisfu Sya'ban. Jadi malam yang diberkati itu malam kelahiran Imam Mahdi. Ke situ pula pergi. Ini ubah Quran, tahrif Al-Quran, menyelewengkan, membesongkan makna Al-Quran. Tahrif makna Al-Quran itu bukan main-main, dosa besar. Itu dilakukan. Kalau kita tengok kita tafsir setengah-setengahnya, dia pusing. Jadi ini Lailatul Mubarakatin ini maksudnya malam nisfu Sya'ban. Mana ada sebut? Tak ada, dia sendiri rekod. Sebab apa? Benda ni ada dalam kitab ni. Terutamanya ada dalam kitab Syekh Qutbul Aqtab. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ghuniyatul Talibin. Ada sebut di dalam tu kelebihan malam nisfu Sya'ban. Yang disebut apa? Hadis lah. Tapi hadis itu tidak ada satu yang sahih. Itu yang dipakai. Tapi oleh kerana dia maharaja dalam tasawuf, semua terima ikut dia kata. Tak perlu periksa dah, tak perlu selidik dah apa di sanad dia. Tak perlu selidik. Ini kecuaian yang amat sangat, amat dahsyat, menyebabkan umat terkeliru dan mereka melakukan sesuatu yang tidak ada asalnya, meninggal sunnah Nabi SAW, melebih-lebihkan sesuatu malam atau sesuatu hari yang sebenarnya tidak ada asalnya dalam agama. Kalau ada pun berpunca daripada ajaran sesat. Cuma yang mereka lakukan itu benda tak ada apa. Bukan benda yang salah. Baca Quran apa salah? Tak salah. Tapi masalahnya kenapa malam itu siapa yang ajar buat begitu? Itu tak kira dah. Tak kira. Ini
Kesan buruknya mereka duduk kejar sini, kejar yang bayang-bayang, alam-alam, fata morgana. Sebab kalau yang tidak datang daripada Rasulullah SAW, jangan haraplah. Ini dosa, pahala, kelebihan apa semua hanya hak Rasulullah SAW. Daripada dia saja kita boleh dapat. Orang lain tak usah cakap lah dia siapa pun. Tak usah cakap lah. Kalau dia kata kelebihan ini. Kadang-kadang kalau kita baca kan, dalam kitab-kitab banyak wirid-wirid ini, selawat-selawat itu, selawat ni, kadang-kadang dia kata tu benda tak masuk akal langsung. Ini baca ni, selawat ni sama dengan 10 kali khatam Quran. Mana ada macam tu? Selawat tu tak tahu asasnya di mana, mana punca. Mana nak boleh lebih daripada 10 kali khatam Quran? Kita tak sedar kesan dia tu. Sebenarnya ini musuh-musuh Allah, musuh agama ni nak mengalih pandangan umat Islam daripada Quran. Itu sebenarnya. Dia nak suruh umat Islam ni tinggal Quran. Dan kalau lebih yang ini 10 kali ganda lagi, lebih daripada Quran, nak baca Quran buat apa? Nak hafal Quran buat apa? Lebihnya ini yang kita perlu sungguh-sungguh. Dia jadi begitu akibatnya. Yang tak kena tu alhamdulillah. Yang sudah kena berapa ramai? Menghabiskan masanya, hayatnya dalam benda-benda yang macam ni, mengharapkan sesuatu kebaikan, tapi sebenarnya tertipu. Itulah kesan buruknya. Dan banyak lagi yang lain. Saya rasa masa ni sudah banyak. Hanya cukuplah sekadar itu. Sebab kalau nak sebut contoh banyak sangat lagi dari sudut ni, banyak sangat penyelewengannya banyak sangat. Jadi kadang-kadang kita pun keliru. Mana ajaran Islam yang sebenarnya? Mana? Jadi banyak sangat. Jadi saya pun tak dapat dalam kesempatan yang terhad ni nak sebutkan semuanya. Mungkin pada kesempatan yang lain, dan sebahagiannya saya telah sebut dah pun. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu